Berhubung dengan kenyataan parti dalam parti. Inilah bila orang tak baca sejarah, susah sikit. Soal parti dalam parti ini pernah dibangkitkan oleh Tun Dr. Ismail. Cari balik di dalam arsip dan sejarah dan buku Tun Dr. Ismail. Apa dia yang dikatakan parti dalam parti? Pada pandangan Tun Dr. Ismail masa itu, parti sudah menjadi pengkritik parti yang mana secara terbuka yang menyebabkan parti menjadi serba Kalau Dr. Ashraf ada berkata bahawa UMNO mestilah menjadi parti dalam parti, maksud dia ialah untuk kita menyuarakan pendapat-pendapat kita. Itu sebab kalau kita tengok di zaman Dr. Mahathir, walaupun dia 22 tahun jadi Perdana Menteri, kalau dibandingkan dengan Datuk Abdullah, bandingkan dengan Datuk Najib, bandingkan dengan Dr. Ahmad Zahid, mereka tidak pernah membuat dialog pemuda. Itu sebab Dr. Mahathir dulu, bila dia jadi Perdana Menteri, langkah pertama dia ialah untuk membawa pemuda UMNO ini berdialog dengan dia selalu. Masa itu, dan begitu juga Tun Husin, begitu juga Tun Razak. Jadi kelemahan di dalam UMNO zaman sekarang, Esko Pemuda UMNO tidak pernah berdialog dengan Presiden secara berkala. Berbeza dengan kami dulu dalam Pemuda UMNO, Esko satu peringkat untuk berjumpa Presiden. Di peringkat akar umbi ini, ada dialog-dialog yang digunakan dari masa ke semasa kita berhimpun untuk memberi pandangan kita kepada Presiden. Jadi Presiden ada input. Dan untuk menjadikan parti ini bertambah kuat, Presiden parti masa itu sama ada Tun Husin, Tun Razak melantik Esko Pemuda UMNO ni menjadi sepolitik dia. Syahril pada awalnya sepolitik pada Tun Razak, kemudian jadi Esko Pemuda UMNO. Akhirnya apa keputusan yang dibuat oleh Pemuda UMNO ini telah dapat diketahui oleh Presiden, dan juga setiausaha politik pemuda ini boleh menyampaikan kepada Presiden apa keadaan-keadaan yang mereka tak puas hati. Itu sebab kalau kita tengok Tun Husin dengan Mustafa Muhammad ni, Esko Pemuda UMNO Malaysia, waktu jadi sepolitik, ya. Kalau kita tengok Dr. Mahathir dengan Saad Mannya, almarhum, Johari Baharumnya, begitu juga boleh si Tan Sri Tun Abdullah jadi menteri, dia ambil Johari Baharum sepolitik. Waktu Najib dia ambil Khairul Asih, orang yang dia ingat intellectual. Sekarang ni dah hilang lah Khairul Asih tu. Mana pergi pun tak tahulah. Jadi inilah tradisi. Dan waktu sekarang ni kita tak ada berkuasa, tentulah tak ada pelantikan sisa politik kepada Presiden, kerana Presiden bukan lagi Perdana Menteri. Jadi soal yang bangkit sekarang ni, sejak dulu UMNO memang begini, iaitu ada hubungan dengan Pemuda UMNO. Jadi Esko Pemuda UMNO ni, ini yang kali kedua insiden yang jelas. Siapa yang mendesak Najib letak jawatan? Bukankah Pemuda UMNO? Kan tak ada kuasa. Sekarang dia orang jugalah yang cium tangan Najib Razak. Dulu dia suruh berhenti. Lepas berhenti dia naikkan Zahid, dan tibalah Esko baru pula, Balun Zahid. Pemuda UMNO ni patut benteng pertahanan kepada Presiden, macam zaman saya dulu. Kami mempertahankan Tun Razak, walaupun kami melawan isu apa yang dipanggil 3 Abdul, tapi dalam satu masa yang sama kami mempertahankan Tun Razak. Begitu juga Tun Husin, walaupun kami berkonfrontasi dalam isu-isu tertentu, khasnya isu Datuk Harun, kami mempertahankan Husin Onn. Begitu juga zaman Dr. Mahathir. Waktu Dr. Mahathir menghadapi hubungan diplomatik dengan Indonesia, kerana ada satu forum di Kuala Lumpur ni untuk membincangkan isu Timur-Timur, kami Pemuda UMNO membuat tindakan yang agak agresif, pergi masuk ke kawasan mesyuaratnya di Sofi Hotel. Tanyalah Saifuddin Nasution, sekarang Syed Agong PKR tu. Ini cara kita mempertahankan Mahathir. Tak suka Mahathir soal lain,
Tetapi untuk kepentingan parti, kami mempertahankannya. Jadi sekarang ini tuan-tuan dan puan, tolong kena faham isu UMNO ni. Jangan dengar sangat apa yang dibangkitkan oleh apa ni, oleh Wan Azri. Macam sekarang Anwar Musa, di mana kejujuran dia, apa motif dia? Orang yang dah kena gantung dijadikan isu akhbar. Dia seorang ahli parlimen dari UMNO. Jadi patutnya baiklah hari itu dia bekerja di Kementerian Wilayah, tamatkanlah kontrak dia. Sekarang bertukar kementerian, cari orang lain. Jadi masalahnya inilah yang problem dia. Dulu-dulu kami orang di dalam UMNO ni ada moral, ada maruah. Kalau kita salah laku, kita dipecat dalam UMNO dan sebagainya, kita letak jawatan, tak ada apa masalah. Siddiq Gaus pernah ditangkap, dituduh sebagai orang yang terlibat dengan komunis. Apabila Siddiq Gaus dibebaskan, Siddiq Gaus tak kerja dengan Dr. Mahathir. Waktu Siddiq Gaus nak ditangkap, dia adalah sosial politik kepada Dr. Mahathir. Berapa hari lagi Ghazali pergi tangkap dia dan sebagainya. Jadi kenapa Dr. Mahathir tidak nak ambil balik Siddiq Gaus menjadi sepolitik dia? Pergi tanyalah Siddiq Gaus kan duduk menetap di Perak, di Ipoh, tak salah saya. Jadi kita kena memahami isu ini betul-betul. Sebagai pemuda UMNO, saya serulah budak-budak pemuda UMNO. Macam saya kata itu kan, nak jawatan jual macam budak Farhan, pernah jadi pengawas khas Menteri Pendidikan Tinggi Dr. Narani. Telefon tak ada jawab. Kita hantar mesej dia tak ada jawab. Tak tahu pangkat tak pengawas khas pada menteri. Tak tahulah apa dia buat dengan pangkat dia tu, tak tahu. Jadi pemuda UMNO ni, saya tengok macam itulah dia. Tidak pernah ubah-ubah. Apa yang mereka punya mentaliti di zaman Najib dan setelah kalah, sama je. Tak adalah nak fikir macam mereka fikir mereka hebat sangat. Inilah sebab dia.